Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Haryantia Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah berkenan berangkat menghadiri ceramah kesedaran pendidikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada The Right Honourable Elizabeth Truss MP, Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah petang tadi berkenan berangkat menghadiri ceramah kesedaran pendidikan mengenai bagaimana mendidik kanak-kanak berkeperluan khas. Acara diadakan di Baiduri Community Space, Ibu Pejabat Bank Baiduri, Gadong. Kira-kira 50 profesional kesihatan bersekutu, guru-guru dan ibu bapa serta keluarga individu berkeperluan khas menghadiri ceramah anjuran impian projek dengan kerjasama Safai Academy dengan disokong oleh Bank Baiduri dan Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur. Acara menampilkan dua penceramah undangan. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 dengan 2 kes kini berada dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 155 kes sembuh dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 84%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 59.6%, manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.8%. Bersempena ulang tahun ke-30 penubuhan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam, Kedutaan Vietnam di negara ini menganjurkan pesta kesenian, perdagangan dan kebudayaan selama 5 hari bermula esok. Pesta berkenaan akan diadakan di The Mall Gadong bertujuan meningkatkan kerjasama antara para peniaga kedua-dua belah pihak di samping mempromosikan kebudayaan dan rakyat kedua-dua belah pihak. Petang tadi diadakan pertemuan antara para usahawan kedua-dua buah negara. Tuan Terutama Tran Van Hoa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini menjelaskan, kerjasama ekonomi merupakan tonggak paling penting antara Vietnam dan negara Brunei Darussalam. Jelasnya, perdagangan dua hala antara kedua pihak sudah mencapai $500 juta Amerika dalam masa 7 bulan pertama tahun ini. Menurut Kedutaan Republik Sosialis Vietnam, beberapa sektor telah menunjukkan peningkatan dalam perniagaan ini, termasuk sektor hiliran dan pertanian. Gala aspirasi seni antara usaha strategik Dewan Bahasa dan Pustaka memartabatkan penggunaan bahasa Melayu di negara ini.
Bahan itu antara yang dimuatkan seketika nanti. Jabatan Pembangunan Masyarakat hari ini menyerahkan bantuan-bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada mangsa yang terlibat dalam insiden kebakaran rumah di Jalan Manglait 2 Gadong pada 31 Ogos lalu. Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, menyerahkan bantuan tersebut kepada Wakil Pengarah Haja Aisyah binti Pengarah Haji Manudin. Melaluinya diharap dapat meringankan beban para mangsa untuk meneruskan kehidupan seharian. Majlis penyerahan bantuan itu diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebagai salah satu kegiatan utama di bawah Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei, sempena sambutan Bulan Bahasa 2022, pagi tadi dilancarkan Gala Aspirasi Seni 2022. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian sastra dan majalah. Gala tersebut diadakan sehingga Khamis ini di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Hadir Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapan, Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, antara lain berkata, Gala Aspirasi Seni merupakan antara usaha strategik bagi menghimpunkan dan menyatukan persatuan penulis serta penggiat seni tanah air dalam mempertabatkan penggunaan bahasa Melayu. Bertemakan tradisi, inovasi, kreativiti, Gala mengetengahkan pelbagai kegiatan kesusastraan. Jadi mudah untuk memahami apa dia dosen. Sementara itu, Bengkel Penulisan Fiksi Mini merupakan antara pengisian kegiatan Gala Aspirasi Seni 2022. Ia bertujuan memperkenalkan penulisan fiksi mini kepada penulis-penulis muda tanah air dan melahirkan bakat-bakat baharu dalam menambah khazanah sastra tanah air. Bengkel dibimbing oleh Awang Muhammad Zefri Arif bin Muhammad Zain Arif, pensyarah program kesusastraan Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. 21 orang menyertai bengkel yang akan membantu mereka menghasilkan format penulisan yang betul dan terarah. Uji kaji itu memerlukan pembuktian, itulah yang kadang-kadang kita terlepas. 27 orang ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Belait yang mengikuti program masyarakat bermaklumat hari ini membuat lawatan ke beberapa tempat di daerah Brunei dan Muara. Program merupakan anjuran Jabatan Penerangan. Rombongan diketuai oleh K. Salim bin Abdul Karim, pengerusi pusat berkenaan. Semasa lawatan di Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri Brakas, rombongan diberi taklimat mengenai peranan dan tanggungjawab rakyat dan penduduk dan berpeluang mengunjungi Galeri Landra Makmur, Jabatan Penerangan. Di sebelah petang, rombongan berkunjung ke syarikat KN Nasri Sendirian Berhad di Tunku Gadong dan menyaksikan rumah hijau berteknologi tinggi syarikat berkenaan. Juga diadakan lawatan ke Rimba Garden Central. When put the end atau Cukup umur untuk menanam saja, semua dari jual-jual dunia, tapi sudah jadi kata yang mana kan pada serikat bimbingan mama. Ini kasih kami satu inisiatif untuk memajukan tempat kami ada di Pusat Kegiatan Warga Emas di Belait, dibesarkan dan dibaiki
So that is the experience that we learn from here. So this will help us in the agriculture side lah. Pengetahuan mengenai cara-cara menanam dan untuk menyediakan baja sendiri walaupun dah berbalik, kiranya kompos sendiri. Lebih 400 individu dicatat mengalami palsi cerebral di Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Ini bererti lebih 400 keluarga terdekat terkesan oleh penyakit tersebut dari segi impak penjagaan, kesihatan, perkembangan, pendidikan dan fungsi sosial anak mereka. Selain memfokuskan perhatian kepada survival kanak-kanak, Pusat Perkembangan Kanak-kanak akan terus mengambil langkah ke arah memastikan perkembangan setiap kanak-kanak akan mencapai tahap yang optimal dan seterusnya dapat menikmati kualiti kehidupan yang terbaik. Palsi cerebral merupakan keadaan terdapatnya masalah di dalam otak seseorang kanak-kanak yang menyebabkan pergerakan dan postur mereka tidak seperti biasa. Ibu bapa yang terkesan oleh penyakit tersebut memerlukan sokongan padu semua pihak agar mereka merasa diperkasa untuk memberikan penjagaan terbaik bagi anak-anak mereka. Masa first ketahui punya condition ni worried lah pasal dia tahu apa-apa kan. Dia tahu dengan siapa akan di-share. So ada CDC ni, so I know macam ada lagi parents lain yang with the same condition with her. So with this CDC cerebral palsy awareness ni, hopefully most of the people di Brunei ni aware lah pasal diorang and terima diorang punya keadaan lah. Cabaran kesabaran lah sejak pasal ia developmentnya dari lahir kan sampai anilah yang menerima terapi di CDC anilah support dari keluarga, ya sekolah macam biasa hari-hari sama macam sekelas sama kawan-kawannya lah juga. Palsi cerebral merupakan salah satu antara kondisi yang memerlukan perhatian dan akan hanya dapat dicapai dengan adanya kesedaran dan penerimaan. Kerjasama orang ramai khususnya pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan diharap akan terus melaksanakan pelbagai aktiviti, rawatan serta intervensi yang bersesuaian untuk menangani penyakit tersebut. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis sambutan Hari Kedamaian Sedunia. Pengisian majlis doa kesyukuran dan solat fardu asar berjemaah di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam Anggrek Desa Brakas. Hadir Datin Haji Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya. Hari Kedamaian Sedunia disambut pada setiap 21 September. Sambutan tahun ini bertemakan End Racism Build Peace, bertujuan untuk memacu ke arah dunia yang bebas dari perkauman dan diskriminasi kaum. Seorang perempuan tempatan dikenakan denda oleh Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan hari ini atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksaise 2006. Siti Nurul Syafiqah binti Abdullah, 28 tahun, didenda RM6,272 atau 6 bulan penjara jika gagal membayar denda kerana memiliki 84 unit Podvamp pelbagai jenis dan wang tunai RM445 hasil penjualan barang berkenaan di kawasan letak kereta Jerudongpang pada 30 Mei. Dia diberi tempoh 3 bulan untuk menjelaskan denda tersebut. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan manakala wang tunai diserahkan kepada kerajaan. Sembilan buah premis kecantikan dan kesihatan didapati melakukan kesalahan di bawah Perintah Establishment Kecantikan dan Kesihatan EKK 2016, Seksyen 20-A, iaitu berniaga tanpa lesen. Premis-premis tersebabit telah digantung operasi perniagaan sehingga syarikat terbabit mematuhi perintah berkenaan.
Sementara itu, 13 buah premis didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 18-1 kerana pekerja memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang berlainan jantina. Kementerian Hal Dalam Negeri melalui Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan orang ramai dan pemilik perniagaan salon, spa, pusat gimnasium dan kecergasan untuk mematuhi peraturan di bawah perintah EKK. Mengendalikan tanpa lesen boleh mengakibatkan penutupan serta-merta dan didenda sehingga RM10,000 serta tambahan RM100 sehari bagi kesalahan-kesalahan seterusnya. Permohonan lesen boleh dibuat di talian dan laman sesawang yang tertera, manakala bagi maklumat kegiatan aktiviti mencurigakan hubungi talian yang disediakan. Kita mulakan segmen sukan malam ini dengan perkembangan Piala Futsal AFF 2022 di Thailand. Pasukan Perwira FC dari Brunei Darussalam tewas kepada pasukan Downtown Spawn dari Kemboja dengan keputusan 4-8 dalam aksi perlawanan ketiga bagi kumpulan A. Kejohanan Gasing Pangkah sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Kejohanan yang dianjurkan oleh Persekutuan Gasing Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bergab ini disertai oleh 7 pasukan yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Perlawanan gelanggang gasing Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah berakas. Dalam aksi kumpulan A, Seri Manang Berjaya menewaskan Putat Villa A dengan kiraan mata 2-0. Saingan kumpulan B pula menyaksikan Jerudong C tewas kepada Jerudong A dengan kiraan mata 10-2. Manakala si Putar Alam berjaya menewaskan Putat Villa B dengan keputusan mata akhir 21 berbalas kosong.